Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlina binti Ishak, nombor metrik 074101. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan pembelajaran abad ke-21 yang menggunakan kaedah traffic light. Baiklah, kita teruskan kepada apakah itu pembelajaran PAK21. Okey, pembelajaran PAK21 ini merupakan pembelajaran abad ke-21 yang merupakan salah satu proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif serta aplikasi nilai murni dan juga etika. Ini merujuk kepada garis panduan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 pada tahun 2020. Okey, kita teruskan kepada konsep kaedah traffic light, di mana tujuan konsep kaedah traffic light ini adalah untuk mendapatkan tindak balas daripada murid semasa sesi PDPC dijalankan, sekaligus dapat meningkatkan pelibatan murid ketika di dalam kelas. Ini merujuk kepada guru itu sendiri untuk mendapatkan respon daripada pelajar dengan menggunakan kaedah traffic light, dan juga secara keseluruhannya pelajar akan terlibat ketika menggunakan kaedah traffic light ini. Baiklah, kita teruskan kepada pelaksanaan kaedah traffic light. Okey, langkah 1, di mana guru menerangkan topik yang akan dipelajari dan memperkenalkan kaedah traffic light dalam aktiviti pembelajaran. Ini adalah berada di dalam set induksi, di mana guru menerangkan topik yang akan dipelajari kepada pelajar dan menggunakan kaedah apa yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran, dan guru akan menerangkan kaedah traffic light ini kepada pelajar. Okey, langkah 2, guru mengedarkan satu set kad yang berlainan warna, iaitu merah, kuning dan juga hijau kepada murid dan membuat penerangan tentang maksud setiap warna traffic light tersebut. Guru akan menerangkanlah apa itu maksud berwarna hijau, apa itu maksud traffic light yang berwarna kuning, dan apa itu maksud traffic light yang berwarna merah. Ini merupakan satu set kad traffic light yang akan diberikan kepada pelajar. Setiap pelajar akan mendapat tiga warna ini, iaitu warna hijau, warna kuning dan juga warna merah. Okey, untuk setiap set traffic light ini terdapat definisi warna yang tersendiri, iaitu warna merah, iaitu bermaksud pelajar memerlukan bantuan ataupun pelajar tidak dapat meneruskan pembelajaran dan memerlukan bantuan guru. Pelajar tidak faham apa yang guru terangkan. Okey, jika semasa sesi PDP berjalan, jika pelajar itu tidak faham apa yang guru terangkan, pelajar itu boleh mengangkat kad yang berwarna merah. Dari sini guru akan memberi bantuan kepada pelajar dan akan menerangkan kembali topik pembelajaran seperti biasa. Okey, seterusnya adalah definisi untuk kad yang berwarna kuning, iaitu di mana pelajar boleh mengangkat kad ini jika mempunyai soalan ataupun pelajar dapat meneruskan pembelajaran sehingga menerima bantuan daripada guru, dan juga bermaksud pelajar kurang faham apa yang guru terangkan. Okey, jika pelajar kurang faham apa yang guru terangkan, pelajar boleh mengangkat kad yang berwarna kuning ini dan guru akan menerangkan kembali topik apa yang pelajar kurang faham. Okey, seterusnya adalah kad yang berwarna hijau, di mana kad yang berwarna hijau ini memberi maksud pelajar itu sudah berjaya melakukan apa yang mereka pelajari, dan pelajar tidak memerlukan bantuan guru dah, ataupun pelajar sudah faham apa yang guru terangkan semasa sesi PDP berjalan, dan secara automatik pelajar juga boleh membantu pelajar yang lain di dalam sesi PDPC. Okey, terdapat beberapa tips yang dapat dikongsikan. Definisi untuk setiap warna ini adalah panduan sahaja. Guru boleh mempelbagaikan mengikut kesesuaian, antaranya meletakkan bentuk emoji, simbol atau alatan yang berwarna traffic light, iaitu ketiga-tiga warna inilah, asalkan ianya tidak menimbulkan kekeliruan murid. Di mana contohnya di sini saya menggunakan bentuk SpongeBob, bentuk segi empat, SpongeBob yang mempunyai emoji suka, keliru dan juga sedih. Jadi di sini dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Okey, seterusnya tips yang seterusnya adalah guru boleh mengubah suai kad traffic light mengikut kreativiti untuk menarik minat pelajar, macam saya cakap tadilah. Okey, kalau kita menggunakan hanya warna saja, mungkin dia kurang menarik untuk pelajar. Mungkin kita boleh sesuaikan dalam bentuk, contohnya dalam bentuk bulatan, kita guru membuat bentuk emoji suka macam ni. Lepas tu membuat bentuk bulat emoji keliru, dan juga membuat bentuk bulat emoji sedih. Jadi ketiga-tiga emoji ini adalah berdasarkan kepada warna traffic light. Okey, ini adalah contoh-contoh lain yang saya dapati daripada Google, iaitu kita boleh nampak ketiga-tiga ni ada perbezaan bentuk lah kan. Kita boleh menarik minat pelajar untuk melakukan aktiviti ini dengan baik. Jadi ada di sini dia menyediakan bentuk bulat dan meletakkan emoji. Yang kedua dia bentuk alatan, iaitu cawan plastik yang digunakan dengan berwarna traffic light, iaitu warna merah, warna hijau dan juga warna kuning. Okey, seterusnya kita teruskan kepada sesi pengajaran menggunakan kaedah traffic light.
Okey, langkah 3, guru perlu peka terhadap setiap tindak balas murid, menunjukkan kad traffic light semasa sesi PDPC dijalankan dan sentiasa memastikan keadaan kelas terkawal. Okey, di mana setiap aktiviti yang dijalankan, guru akan bertanya kepada pelajar sama ada di manakah tahap pemahaman pelajar semasa sesi PDPC berjalan. Okey, jika pelajar mengangkat kad yang berwarna merah, kad yang berwarna kuning dan juga kad yang berwarna hijau, guru perlu pekalah terhadap pelajar tersebut, terutama pelajar yang mengangkat kad yang berwarna merah. Jadi guru perlu mengulang kembali topik pembelajaran terhadap pelajar tersebut. Okey. Seterusnya, langkah keempat, jika ramai pelajar menunjukkan kad traffic light berwarna merah atau kuning, guru perlu menerangkan kembali topik pembelajaran kepada murid supaya murid dapat memahami topik berkenaan dengan lebih baik. Apa yang saya beritahu tadi, jika pelajar menunjukkan kad yang berwarna merah dan juga warna kuning, guru perlu menerangkan kembali topik pembelajaran tersebutlah kepada pelajar agar pelajar dapat memahami topik berkenaan dengan lebih baik. Okey, seterusnya, ini langkah ni adalah salah satu contoh gambar yang berada di dalam dalam kelas lah, sesi PDPC. Okey, ini juga adalah gambar yang menggunakan kaedah traffic light. Dan langkah 5, jika semua pelajar sudah menunjukkan warna traffic light berwarna hijau. Ini berwarna hijau, bermakna semua pelajar sudah mencapai objektif pembelajaran yang disampaikan. Jadi guru perlu membuat sesi soal jawab secara keseluruhan agar semua murid betul-betul faham. Okey, di mana jika pelajar sudah memahami apa yang guru sampaikan di dalam sesi PDP, jadi guru perlu membuat sesi soal jawab terhadap pelajar secara keseluruhan agar apa yang dipelajari mereka betul-betul faham terhadap topik pembelajaran tersebut. Okey, ini adalah antara kekuatan menggunakan kaedah traffic light. Okey, kekuatan kaedah traffic light salah satunya adalah guru dapat mengetahui tahap pemahaman murid terhadap topik pembelajaran semasa sesi PDPC. Okey, di sini ketika sesi PDP berjalan, guru akan dapat memastikan pelajar mana yang faham ataupun kurang faham ataupun tidak faham apa yang guru terangkan di hadapan. Okey, seterusnya kekuatannya adalah guru dapat mengawal murid daripada membuat bising apabila ingin bertanyakan soalan berkenaan dengan topik pembelajaran. Okey, bila menggunakan kaedah traffic light ini, pelajar hanya mengangkat kad ni sahaja. Jadi guru akan dapat memastikan pelajar itu nak bertanya soalan ke ataupun tidak faham ke. Jadi pelajar tidak perlu membuat bising untuk bertanyakan soalan. Jadi seterusnya guru yang akan bertanya kepada pelajar di tahap manakah pemahaman pelajar tersebut. Okey, seterusnya guru dapat membuat penilaian setiap murid semasa sesi PDPC dijalankan melalui warna traffic light yang ditunjukkan oleh setiap murid. Yang ni guru dapat membuat penilaian secara formatif lah semasa dalam bilik darjah, di mana guru akan menilai setiap pelajar dengan menggunakan kaedah traffic light ini. Okey, ini antara kelemahan kaedah traffic light. Antaranya adalah penilaian untuk murid yang berada di kelas belakang. Mereka tidak pasti tahap pemahaman mereka dan tidak pasti penilaian terhadap diri mereka sendiri. Okey, untuk pelajar yang berada di kelas belakang, mereka tidak pasti tahap pemahaman mereka sendiri sebenarnya. Jadi oleh itu dengan bimbingan guru perlu memastikan pelajar yang berada di kelas belakang ni betul-betul memahami apa yang diajar oleh guru. Kebanyakannya pelajar tersebut akan mengikut kawan mereka. Jika kawan mereka mengangkat kad yang berwarna hijau, jadi mereka juga akan mengangkat kad berwarna hijau beramai-ramai. Jadi guru tidak dapat menilailah pelajar yang mana yang betul-betul faham ataupun tidak faham kaedah mengajar tu. Jadi inilah salah satu kelemahan kaedah traffic light sebenarnya. Jadi oleh itu guru perlu memastikanlah dengan membuat aktiviti pengukuhan ataupun dengan membuat sesi soal jawab yang betul-betul kepada pelajar. Selain itu, penambahbaikan dari segi koleksi setiap warna traffic light, meletakkan emoji ataupun simbol menarik minat murid untuk belajar. Okey, ada setengah kaedah traffic light ni guru hanya menggunakan warna sahaja tanpa menggunakan gambar. Jadi itu nampak lebih suram lah. Jadi untuk kekreatifan guru itu, guru perlu menggunakan emoji-emoji yang menarik minat pelajar untuk belajar. Okey, seterusnya kesimpulan daripada kaedah traffic light ini. Okey, kesimpulannya adalah setiap kaedah pembelajaran abad ke-21 mempunyai kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Oleh itu, guru perlu kreatif untuk memilih kaedah yang sesuai untuk setiap pengajarannya untuk menarik minat pelajar. Okey, di sini bukan sahaja kaedah traffic light yang menarik minat pelajar, banyak lagi kaedah PAK 21 yang menarik minat pelajar. Apa yang kita tahu, PAK 21 ini adalah pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Okey, sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.